Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam Green Talk. Baiklah, hari ini saya kira topik kita agak menarik ya, terutama kepada mereka yang menggemari aktiviti berkebun. Orang kata berbudi pada tanah, kita dapat hasilnya. Inilah yang boleh dijadikan gambaran kepada pemuda ini yang kini menggelarkan dirinya sebagai seorang tukang kebun. Melalui perkongsian di akaun TikTok dan Instagram, melalui akaun yang Dikamsan, beliau telah mencuri perhatian ramai penonton dan sekaligus memberikan inspirasi kepada mereka yang menontonnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Safiuddin Matsum, ataupun dengan nama sosial medianya Dikamsan. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Terima kasih ya kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sama-sama, terima kasih juga pada Ika dan pihak MGTC kerana sudi menjemput saya berkongsikan pengalaman berkebun. Okey. So, before kita nak start lah, apa saya boleh panggil ni? Boleh panggil saya AP. AP? Ya. AP? Jauh bezanya. AP dan Dikamsan. Okey, tak apa. Okey, AP. Sebagai permulaan lah, mungkin AP boleh kongsikan ataupun ceritalah sikit latar belakang AP ni. Memang ada background dalam penanaman kebun-kebun ni ke? Okey, sebenarnya saya tak ada background dalam pertanian dan tak ada asas pun dalam pertanian ni. Sebenarnya saya baru saja menceburi bidang pertanian semasa awal pandemik hari itu. Jadi sebelum ni AP buat apa? Sebelum ni saya bekerja dalam bidang construction. Bekerja lah. Okey, daripada construction ke pertanian. Okey. Jadi mungkin AP boleh ceritakan bagaimana boleh start aktiviti pertanian ni dan sehingga kini telah mempunyai kebun sendiri dan dah ada berapa followers di Instagram dan TikTok? Dalam almost 100k dah. Macam mana tu? Macam mana boleh start tu, AP? Okey, bermula dengan pandemik, kita tak boleh menjalankan rutin harian seperti biasa. Kita tidak boleh bekerja apa semua. Jadi saya berminat dalam bidang pertanian. Jadi saya lihat Instagram orang luar, cara orang luar berkebun. Bila saya lihat cara orang luar berkebun, saya tertarik dengan cara diorang berkebun dengan menggunakan salah satu cara horticulture. Dari situ saya mencuba dan sampai sekarang saya berhasil dapat menghasilkan tanaman yang sihat lah. So daripada menjadikan akaun Instagram orang lain sebagai inspirasi, sekarang your account yang inspired orang di luar sana untuk mencuba. Okey, jadi ialah apa jua yang kita lakukan pasti ada cabaran, kekangan. Mungkin AP boleh kongsikanlah antara cabaran yang AP hadapi dalam perjalanan pertanian ini. Okey, antara cabaran dia, saya tak ada basic, tak ada asas dalam pertanian. So untuk merawat, untuk menjaga, mengawal tanaman kita tu agak sukar lah. Pada mulanya saya berjumpa orang yang ada kebun. Setengah orang dia bagi kongsi pengalaman dia. Setengah orang dia tak layan pun kita. Dia cakap, adik muda lagi buat apa berkebun, pergilah cari kerja lain. Itu adalah salah satu cabaran untuk kita nak menimba ilmu. Okey, lepas tu masalah dengan cuaca. Okey, kita tak boleh elak cuaca sebab saya masih lagi dalam konvensional. Kita tak ada dalam greenhouse. Jadi tanaman saya bila terlalu kerap menerima hujan, sayur-sayuran saya banyak rosak. Itu adalah cabaran dia. Okey. Mungkin boleh ceritakan sedikitlah tentang modal. Modal tu macam mana? Banyak ke diperlukan? Okey, untuk permulaan modal, saya tidak mengeluarkan modal yang agak banyak. Okey, pada mulanya saya cuma menanam mengikut keperluan dapur saya. Keperluan dan keinginan apa yang saya suka, lebih kurang macam tu. Jadi kita tak ada keluarkan modal terlalu banyak. Contohnya kita perlukan modal menyediakan tapak, lepas tu kita perlu beli benih dan media tanah. Itu saja. Untuk mereka yang tidak tahu ya, kebun AP ni terletak di Sabak Bernam. Berdekat, memang di kawasan rumah lah ya? Kebun saya memang dalam kawasan rumah. Kawasan rumah. Okey, AP, maybe you boleh kongsikan apakah tanaman pertama yang AP tanam dan sehingga kini antara jenis sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah berjaya ditanam dan dah mendapat pun hasilnya? Okey, antara yang saya mula bercuk tanam dengan sayur jenis berdaun, sayur kontan. Antaranya sawi, pakcoy, kailan, bayam, lepas tu terung, bendi, timun, peria. Itu antara yang saya dah
berhasil lah tanam, dan hasilnya saya jual kepada penduduk sekitar, kawasan rumah, kedai makan, kantin sekolah. Itu antara yang Jadi memang ada permintaan daripada mereka? ya, diorang lebih suka, lebih gemarkan macam sayur segar. Betul. Macam mana mereka reach you? Memang dah famous sangat dah ni agaknya. Dia okey, kalau kita mungkin kita boleh permulaan macam mana you boleh bagi orang tahu pasal you. Sekarang mungkin dah okey lah, orang tahu kan. Okey, untuk permulaan macam dekat kawasan sekitar tu, kawasan terdekat, selalunya bila kita harvest agak banyak, kita tak mampu habiskan semua. Jadi saya cuba beri pada jiran, pada kawan-kawan, apa semua. Dan benda tu berlarutan, agak kerap saya bagi. Jadi diorang pun lama-lama dah segan nak terima benda tu. So daripada situ orang datang rumah, datang kebun nak beli sayur. Dan masa pandemik saya mula belajar tanam jagung, dan hasilnya saya jual, dan tak sangka permintaan agak tinggi semasa tu. Jadi sekarang kita bercakap tentang permintaan dalam kawasan berdekatan di Sabak Bernam saja ke, ataupun AP dah mungkin ada permintaan daripada luar juga? Semasa pandemik kita mendapat permintaan jagung yang agak tinggi. So kita buat delivery seminggu 3 kali, bermula daripada Meru sampai ke Semenyih. So jauh. itu kita jual jagung dengan sayur yang ada lah dekat kebun. Okey, AP. Jadi kita jemput you ni sebagai, kita boleh katakan inspirasi lah kepada mereka di luar sana, terutama golongan muda yang mungkin nak mencuba, yang dah cuba tetapi tak berjaya kan. Mungkin AP boleh kongsikan lah tips untuk mereka yang berminat untuk mulakan ataupun sebagai hobi dalam sektor pertanian ataupun perkebunan ni. Okey, untuk tips memulakan kebun, kita perlu ada cahaya yang baik pada tanaman kita. Yang kedua, sumber air, untuk pastikan tanaman kita cukup air untuk membesar. Yang ketiga, kita kena pastikan tapak kita tu tidak banjir. Maksudnya resapan air tidak terlalu banyak yang boleh mengakibatkan yang mengganggu tumbuhan pokok-pokok kita. Itu antaranya. Okey. Selain itu, kalau untuk kebun, untuk memulakan kebun yang skala agak besar, boleh pergi ke pejabat Jabatan Pertanian Daerah untuk bertanyakan kursus-kursus yang mereka sediakan, seperti kursus kawalan serangga, kursus permulaan untuk sistem fertigasi. Boleh dapatkan maklumat daripada Jabatan Pertanian Daerah. Okay. So sekarang ni kan, kalau kita tahu musim hujan adakah ianya memberi affected ke your kebun ni? Okey, untuk musim hujan selalunya kebun agak banyak yang terkesan. Antaranya sayur kurang jadi, kurang pertumbuhan kurang baik, kualiti kurang baik. Okey, lepas tu yang keduanya, kesan hujan yang terlalu kerap dan lebat tu menyebabkan tapak kebun kita banjir. Itu cakap antara cabaran yang boleh dihadapi lah. Tapi yelah, apa juga kita lakukan pasal ada cabarannya. Kita jangan putus asa lah. Betul, AP? Betul. Itu kata-kata untuk saya juga tu. Okey, AP. Sekarang ni, yelah, kita ni di MGTC agensi, sebagai salah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita menerapkan kelestarian dalam setiap apa aktiviti yang kita buat lah. Jadi mungkin you boleh share apa pandangan you tentang pertanian lestari ini. Mungkin apakah antara ciri-ciri ataupun kaedah-kaedah yang you terapkan yang mungkin ada kelestarian di sana, and untuk mereka yang tinggal macam you kan sendiri kan, you tinggal di Sabak Bernam, ada kawasan. Mungkin untuk mereka yang tinggal di kota, di bandar, rumah yang tinggi-tinggi, ataupun mungkin rumah bawah, mungkin ada limited space untuk memulakan tu. Mungkin you boleh ceritakan sikit macam mana, apa pandangan you dan apa antara langkah-langkah atau kaedah yang boleh mereka ambil kalau mereka ingin memulakan. Kalau pertanian secara lestari ni, sebenarnya kita dah mampu mengawal ekosistem, mengawal alam sekitar kita, sebab kita selalunya lebih kepada organik. Bila lebih kepada organik, kita tidak menggunakan baja kimia. Baja kimia seperti bahan kimikal lah yang dijadikan sebagai sumber unsur nutrien pada pokok-pokok kita. Bila kita guna
bahan organik itu adalah bahan yang berasaskan flora dan fauna yang memang ada dalam tanah. Okey, contoh kita nitrogen kita boleh dapatkan melalui mikrob yang ada pada tanah yang dipindahkan melalui udara pada pokok untuk tumbesaran. Itu adalah salah satu cara dia. Okey, bila kita kita mengamalkan pertanian secara lestari ni, kita dapat mengurangkan kematian mikrob. Okey, contoh kalau kita guna racun untuk racun tanah, okey, mikrob dalam tanah tu boleh menyebabkan mikrob tu mati. So tanah tu tak seimbang. Maksudnya nutrien dekat tanah tu tak seimbang. Okey, itu adalah salah satu cara yang baiklah. Melestarilah. Yes, betul. Okey. Yang you praktikkan ke dalam? Yang saya praktikkan itu adalah dekat kebun saya. Itu salah satu dia. So macam yang saya tak sentuh tadilah. Kalau mereka di bandar nak mulakan we say urban farming, you know, macam mana ada kekangan yang mungkin taklah semudah kalau kita ada tanah yang besar. Kalau macam tu kita sebenarnya boleh menggunakan polystyrene recycle. Maksudnya contoh yang ataupun pasu. Yang contoh kita pergi kedai, kita nampak polystyrene yang dah lama orang tak guna kan, kita boleh recycle dia, kita jadikan dia sebagai tempat ataupun tapak untuk tanaman kita. Contoh salah satu dia antara polystyrene lah. Okey, kalau kita ada tapak, kita boleh buat planter box. Planter box tu antaranya kita boleh guna fiber cement board. Itu antara salah satu cara untuk kita buat planter box. Selain itu kita memerlukan media tanah. Media tanah ni adalah tanah campuran. Tanah campuran paling penting untuk kita memastikan tanaman kita membesar dengan baik. Tanah campuran ni selalunya kita perlu ada tanah atau topsoil. Yang keduanya kita perlu ada kompos. Yang ketiga kita perlu ada bahan lengai. Bahan lengai ni antaranya seperti kokopit, pasir ataupun sekam panji bakar. Ini yang membuatkan tanah kita tak terlalu padat, membuatkan tanah kita berongga untuk penyerapan yang baik. Alright. Okey. Jadi saya boleh bayangkan di situ. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang mungkin rasa macam apa yang Epi cakap ni teknikal sangat ke apa, boleh Google. Nanti kita akan share ataupun Epi sendiri akan share nanti dekat dia punya account social media. Okey, Epi. Setakat inilah sehingga hari ini, mungkin Epi boleh ceritakan pencapaian yang Epi dah capai dalam aktiviti pertanian ini. Selama saya menceburi bidang pertanian ni, saya dapat menjual hasil tanaman saya sendiri. Contoh, saya dapat menjual jagung semasa waktu pandemik. Siapa sangka kita dapat jual seminggu 3 kali. Bermaksud permintaan jagung dekat area Shah Alam dan KL agak tinggi. So kita boleh jual masa tu 15 bakul. 15 bakul mempunyai 120 tongkol. Dan kita jual dalam satu hari, semua jagung-jagung kita habis dijual. Itu adalah pencapaian saya semasa waktu pandemik lah. Dan saya boleh kata pencapaian dia juga adalah dia dikenali oleh, boleh dikata ramai lah follower you yang boleh ikut cara you boleh bagi tips, you menjadi bahan rujukan. Try lah tengok dia punya Instagram dia kan. Saya quite impressed dengan dia punya feed. Cantik, memang seronok lah. Dapat tanam saya sendiri kan. Okey, Pim. Mungkin terakhirlah you boleh berikan ataupun sharekan your inspirasi ataupun nasihat kepada mereka di luar sana yang mungkin ingin memulakan, terutama sekali golongan muda macam kita, golongan muda macam kita, untuk mulakan langkah dalam aktiviti berkebun ini. Dan mungkin you boleh sharekan in future apa you punya plan dalam bidang ini. Untuk permulaan, jangan takut mencuba. Untuk mencuba boleh, jangan terlalu dalam skala yang agak besar. Mencuba dengan keperluan dulu, keperluan isi rumah dan keinginan apa yang kita suka. Bila sesuatu yang kita buat tu jadi, dia boleh menambahkan lagi kita punya semangat dan kita nak lagi dapat yang lebih bila kita jadi. Lepas tu boleh pergi
kursus yang disediakan oleh Jabatan Pertanian untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Okey. Akan datang saya punya plan nak orang datang ke kebun saya untuk membeli produk saya seperti sayur segar, baja yang saya guna, dan mungkin saya boleh berkongsikan cara-cara bercucuk tanam, dan berkongsikan pengalaman orang tuai sayur dekat kebun. Itu adalah boleh buat punya kelas ni ke? InsyaAllah. Okey, maybe Happy boleh sharekan akaun social media kepada penonton di luar sana jika mereka ingin mengikuti you di social media. Okey, Instagram dan TikTok saya nama Dekamsan. So kalau Dekamsan. Dekamsan, DEKAMSAN. Okey. So semua penonton kalau nak tips ataupun nak tahu betul ke Happy ni apa dia cerita ni, boleh chat dekat dia punya social media tu. Okey Happy, terima kasih sekali lagi kepada Happy ataupun Dekamsan kerana sudi bersama Green Talk pada hari ini, dan diharapkan dengan perkongsian sebentar tadi dapat menarik lebih ramai lagi orang di luar sana, terutama golongan belia macam kita, untuk keluar dari zon selesa mereka dan cuba untuk jadikan aktiviti seumpama ini sebahagian dari kehidupan mereka. Kalau kita tak buat full time macam AP pun, kita boleh jadikan dia hobi. Hasilnya kita juga yang dapat rasa, isi rumah kita dapat rasa. It's just one of the the food security yang kita boleh ada dalam rumah kita. Baiklah, terima kasih sekali lagi AP. Dan untuk semua penonton Green Talk, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan kami di Facebook rasmi mgtc.my sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Bye.